Mat Kilau udah cecah RM 71 juta, Samsul Yusof hilang kata-kata. Terus ini ada lagi Ki, box office update RM 80 juta dalam masa 25 hari. Oke guys, kembali dengan video reaction kita berdua. Sorry banget udah 11 hari kita gak upload video. Kemarin-kemarin kita ada kesibukan ya Ki ya, kesibukan main game sebetulnya. Jadi, sorry banget. Oke. Di video kali ini sesuai yang kita sebutkan tadi di awal ya Ki, kita tuh merasa penasaran banget Ki dengan sosok Mat Kilau. Kenapa sosok tersebut tuh begitu spesial banget di Malaysia ya Ki ya, sampai-sampai filmnya aja berhasil memecahkan rekor sebagai film dengan penonton terbanyak dan pendapatan terbanyak dengan waktu yang ditentukan guys. Nah, jadi kali ini ada salah satu YouTuber di Malaysia yang beliau itu menjelaskan kisah sebenar atau mungkin kisah real dari sosok Mat Kilau ini. Kita sebagai warga Indonesia merasa penasaran banget karena melihat respon warga Malaysia begitu antusias banget dengan Mat Kilau. Jadi kita sekarang lihat videonya. Tapi make sure sebelum lanjut sudah subscribe di bawah dan follow juga Instagram kita berdua Adam PRP KRMD19. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Ripki. Kita langsung lihat videonya guys. Let's go. It's time for... Wih, kayak horror Hey guys, gitu. Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Sekarang ni kan tengah hot pasal filem Mat Kilau yang telah ditayangkan dekat Pawagam. Jadi muncullah semangat kemelayuan yang ada dalam diri kita yang hampir terpadam. Kita rasa macam betapa hebatnya bangsa kita dulu ni dan betapa beraninya diorang mempertahankan hak-hak kita. Sebenarnya nenek moyang kita bukanlah bangsa yang lemah guys. Dah banyak sejarah-sejarah yang Nina pernah kongsikan sebelum ni tentang kehebatan orang Melayu. Jadi hari ni Nina nak kongsikan tentang siapa sebenarnya Mat Kilau yang sering disebut-sebut sampailah sekarang. So without wasting any time, let's get started. Penasaran banget. Mat Kilau asalnya orang Pahang yang telah lahir pada tahun 1865 ataupun 1866 di Pulau Tawar, Jerantut, negeri Pahang. Jadi pada masa dulu, diorang macam tak ada tarikh yang spesifik macam sekarang ni. Zaman dulu kan lahir dekat rumah. Jadi bila orang tanya waktu pukul berapa lahir ataupun pada tarikh mana lahir, jadi macam mak-mak tu kadang-kadang dia macam sebut random. So gitu ya. sendiri pun kata diorang dulu lahir kat rumah. Jadi diorang adalah perbezaan tarikh kelahiran sebenar diorang. Even dalam IC arwah Tok Nina dulu memang lahir tahun 35, tapi dia kata dia lahir mungkin antara tahun 34. Ada beberapa versi lahirnya. Tak macam sekarang ni, kelahiran sekarang ni bila dilahirkan terus direkodkan oleh pihak hospital. Jadi nama sebenar Mat Kilau ni adalah Muhammad. Ayah Mat Kilau pula Muhammad namanya. Ataupun dikenali sebagai Tok Gajah. Manakala mak dia pula bernama Temada yang merupakan anak kepada Tok Kaut. Selama Mat Kilau membesar, dia dijaga dengan baik oleh mak dan ayah dia. Kemudian Mat Kilau telah dihantar mengaji macam kanak-kanak yang lain. Mat Kilau ni jenis yang suka belajar bersungguh-sungguh dan dia adalah seorang budak yang pandai. Jadi dia boleh mengajar Al-Quran dalam pelbagai lagu. Lepas dia habis mengajar Al-Quran, dia belajar pula lah untuk berzanji dan juga berzikir maulud. So selepas dia expert dalam bidang tu, dia belajar pula dikir rebana ataupun dikenali sebagai dikir faham. Disebabkan Mat Kilau ni suara yang sedap, jadi dia telah dilantik jadi seorang pendikir yang terkenal di Pulau Tawar. Semasa Mat Kilau muda-muda dulu, dia memang suka sangat main gasing. Dia main gasing bukan sekadar main je tau, bukan sekadar suka-suka. Disebabkan dia pandai dalam main gasing, dia telah dilantik menjadi orang yang memangkah yang terakhir ataupun orang panggil jurumudi. Biasanya permainan gasing ni diorang jadikan sebagai sebuah pertandingan. So Mat Kilau tadi dia akan mewakili pasukan dia lah untuk menentang pasukan yang lain. Bukan setakat main gasing je dia pandai. Mat Kilau ni juga pandai bermain laga buah keras. Kehebatan dia bermain dalam permainan ini menjadikan dia sebagai seorang tukang hencang. Orang kata Mat Kilau. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata Mat Kilau sejak kecil pun beliau sudah mempunyai beberapa keahlian ya Ki ya. Seperti tadi beliau katanya pandai mengaji, terus selalu bersungguh-sungguh dalam belajar, terus dalam bermain gangsing dia istilahnya jadi perwakilan dari timnya gitu. Jadi memang sosok pahlawannya sejak kecil beliau udah terlihat. Kita lanjut lagi. Kalau dia hencang buah keras, buah tu tak akan pecah. Jadi mainlah apa pun, Mat Kilau ni dikatakan sangatlah berbakat. So mungkin ada di antara kita ni yang tak tahu apa permainan hencang buah keras ni. Sebenarnya Nina pun tak tahu juga. Bila Nina research pasal Mat Kilau ni baru Nina tahu permainan buah hencang ni adalah permainan tradisional dulu. Jadi Nina akan explain sikit lah sejarah permainan tadi dan macam mana game tu dimainkan. Permainan ni sebenarnya dibawa oleh orang Bugis yang datang dari Makassar bernama Tok Tuan sekitar tahun 1720. Jadi masa tu Tok Tuan ni dia buka sebuah kampung yang diberi nama sebagai Makassar dekat Pekan Pahang. Biasanya permainan ni dimainkan dalam majlis keramaian dan ketika
menghantar pembesar negeri untuk melawat tanah jajahan. Jadi game ni macam ibarat sebuah persembahan juga. Alat mainan ni adalah buah keras betina dan juga buah gandum, alat penyepit dan juga pelapik. So akan ada 2 tim yang akan bermain dan diorang akan hencang buah pihak lawan sampailah pecah. Jadi game ni sebenarnya macam ibarat main 7 guli tu. Dikatakan game ni juga sebenarnya ambil masa yang agak lama sampai berminggu-minggu untuk settle lamanya. Okey, kita berbalik kepada cerita semingguan tadi. Selain dia pandai baca Al-Quran, berzikir dan bermain game, dia juga adalah seorang yang sangat pandai memburu. Sehinggalah Mat Kilau telah dilantik sebagai tok peran. Ketika dia berusia dalam 20 tahun macam tu, dia telah berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik. So hasil daripada 20 tahun dah nikah. Diorang telah mendapat 3 orang anak. Lepas dia dah kahwin, barulah dia belajar ilmu silat dan juga ilmu kebatinan. Masa dia belajar ilmu silat tu, dia memang belajar secara mendalam tau. Contohnya macam dia belajar macam mana nak menggunakan senjata, macam dia sungguh-sungguh seperti yang sebelumnya disebutkan. Sampai dia boleh hilangkan diri dia ataupun dia boleh jadi kebal. Ilmu ni dia menggunakan Haji Osman ataupun nama lain dia adalah Haji Muntuk. Semakin Mat Kilau ni meningkat dewasa dan semakin matang, dia makin dihormati dan disegani. Dia dikatakan seorang yang sangat jujur dan baik hati, dan sebab itulah orang respect dia. Mat Kilau dan juga rakan-rakan seperjuangan dia telah menentang pihak British. Sebabnya pihak British mula mengambil alih tugas pembesar dalam mengutip cukai. Bukan tu je, lepas Residen British telah dilantik, sekaligus menyebabkan Sultan ni dah tak ada kuasa dah guys. Jadi ibarat Sultan pada masa tu macam just sekadar tombol je, tak ada apa-apa function. Antara penentangan yang Mat Kilau ni dah buat, dia telah memotong talian telegraf. So geng-geng ngerti. Jadi gini Ki, waktu itu tuh pihak British tuh berusaha mengambil alih fungsi-fungsi para sultan atau fungsi-fungsi para pejabat di sana, seperti mengambil cukai dan segala macam. Itu kan harusnya tugasnya mungkin sama menteri-menteri di sana atau sama sultan-sultan di sana, tapi si British ini mengambil alih tugas tersebut gitu. Dan sepertinya di sini Mat Kilau sebagai sosok pemimpin yang baik ataupun sebagai warga yang baik waktu itu, mungkin beliau tidak menerima ya Ki ya dengan adanya campur tangan dari British gitu. Susahlah nak contact each other. Lepas tu British ni tahu yang Mat Kilau ni macam orang yang bukan sembarangan juga. Jadi udah Mat Kilau jangan buat macam ni, kita orang akan bagi ini lah semua. Tapi Mat Kilau ni dia tak peduli tau. Pada tahun 1980-an macam tu, Mat Kilau telah menjadi buruan pihak British sebab dia telah dianggap sebagai menderhaka. Pihak Clifford dan Raja Siam telah minta Mat Kilau diserahkan kepada mereka sama ada hidup atau mati. Lepas tu Mat Kilau dengan kawan-kawan dia yang lain pun fikirlah macam mana caranya untuk menyelamatkan diri. So Mat Kilau ni pun dapatlah satu idea. Dia pesan dekat anak-anak buah dia yang dia ni boleh buat mati dan bawa mayat dia tu berjumpa dengan Sultan Kelantan. Lepas tu Sultan Kelantan tadi boleh isytihar yang dia ni dah pun mati. Jadi pada hari yang ditetapkan, Mat Kilau ni pun buatlah ramuan yang dia nak minum tu, and then dia akan mati selama 2 hari. Tapi ada satu syarat yang mana Mat Kilau tadi tu pesan dekat anak-anak buah dia, mayat dia kena bungkus dengan kain kuning. Lepas tu orang ramai memang tak boleh tengok mayat dia secara dekat, tapi boleh je kalau nak tengok dia jauh. Bila dah sampai dekat kubur, diorang boleh tukar mayat dia tadi tu dengan batang pisang. So diorang pun buatlah macam mana yang telah diplan oleh Mat Kilau. Lepas Mat Kilau minum ramuan dia tadi, dia terus pengsan dan telah dianggap mati. So berita ni pun sampailah dekat pengetahuan Sultan Kelantan, dan Sultan Kelantan pun isytiharlah kata yang Mat Kilau ni dah pun meninggal. Jadi masa dekat kubur, diorang telah menggantikan tubuh badan Mat Kilau dengan batang pisang. Jadi tubuh badan Mat Kilau yang sebenar telah dibawa lari oleh anak-anak buah dia. Jadi bila British dengan Raja Siam dengar kata okey dia dah meninggal, diorang pun macam happy lah, okey dah settle. Ngerti. Ini luar biasa banget sih Ki. Maksudnya kayak beliau itu rela pura-pura meninggal dunia dan meminum ramuan yang bahkan bisa membuat beliau pingsan gitu. Selama 2 hari ya? Selama 2 hari demi menyelamatkan diri, dan misinya ini biar tetap berjalan menentang British gitu. Dan pas waktu itu, pembungkusan si mayatnya, orang-orang nggak boleh lihat secara langsung. Jadi bisa langsung diganti oleh si pohon pisangnya. Betul. Keren sih ya. Lepas tu kantoi pula guys, bila ada salah seorang anak buah Mat Kilau ni yang bocorkan rahsia kepada British. Korang nampak tak, dari zaman dulu lagi sampailah sekarang, perasaan hasad, dengki dan ada yang ngebocorin bangsa kita. Jadi pada masa tu Mat Kilau ni tengah bersembunyi dekat kampung Pasir Nering. Dekat sinilah dia telah diserang oleh British dan telah ditembak dengan menggunakan peluru emas. Dan satu lagi guys, rupa-rupanya anak buah dia ni tadi juga cakap dekat British yang Mat Kilau ni hanya boleh ditembak dengan peluru emas je. Itu je kekurangan dia. Jadi disebabkan perbuatan anak buah dia yang belok dengan bangsa sendiri, akhirnya Mat Kilau ni dikatakan cedera agak parah. Sehinggalah pada tahun 1895 Mat Kilau telah disahkan meninggal oleh Straits Times dan ini beneran meninggal nih. Jadi dalam artikel tu diorang kata semasa Mat Kilau nak ditangkap, dia telah cedera dekat bahagian muka dan juga kepala. Luka-luka tadi tu pula sangatlah parah dan dia meninggal semasa perjalanan nak ke Kota Baru disebabkan kehilangan darah yang banyak.
Jadi tamatlah era perjuangan Mat Kilau pada masa tu. Tapi sebenarnya kan guys, Mat Kilau telah bersih. Sebab masih pada hidup masa tu juga. dia memang sangatlah wanted, memang dikendaki oleh pihak British. Jadi dia banyaklah berpindah dekat kawasan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Selama dia bersembunyi ni, dia memang banyaklah berpindah randah. Sejak tahun 1930, Mat Kilau ni telah tukar nama dia menjadi Mat Siam sebagai identiti dia yang baru. Dia buat macam tu sebab dia tak nak pihak British ni cari dia, pencam dia tu siapa sebenarnya. Kemudian pada tahun 1969, untuk penyiasatan Mat Kilau telah mengaku yang dia adalah Mat Kilau yang sebenarnya. So dia tak meninggal dan dia masih lagi hidup. Lepas tu dia telah dibawa kembali ke kampung asal dia, iaitu dekat Kampung Masjid Pulau Tawar, Pahang. Tapi pada 16 Ogos pada tahun 1970, ketika Mat Kilau ni berusia 106 tahun, Mat Kilau telah pun meninggal dunia setelah diisytihar sebagai Mat Kilau yang sebenar. And then jenazah dia kemudian telah dikebumikan dekat Kampung Pulau Tawar yang sekarang ni dikenali sebagai Makam Pahlawan Mat Kilau. Tapi sebenarnya ada beberapa ahli sejarah yang kurang percaya ataupun macam tak berapa yakin yang dia adalah Mat Kilau yang sebenarnya. Jadi muncullah beberapa perdebatan tentang Mat Kilau ni. Jadi pengisytiharan tadi sebenarnya telah dirasmikan oleh Menteri Besar Pahang, iaitu Raja Tan Sri Yahya Muhammad Seh. Jadi diorang sahkan kata itu memang Mat Kilau. Dan kini tinggallah jasa dan juga nama Mat Kilau yang dikenang-kenang oleh bangsa kita. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina tentang sejarah Mat Kilau. Daripada dia kecil sampailah dia dewasa, dia bukan biasa-biasa, cikai-cikai, tapi dia adalah seorang yang hebat sehingga jasa dia masih lagi sampailah sekarang. Keberanian dia, kehebatan dia memang tak ada tandingan guys. Jadi kita sebagai anak Melayu yang lahir sebagai bangsa Melayu, kita sepatutnya tahu sejarah kita. Jangan disebabkan kita hidup di zaman moden ni, kita lupa asal-usul kita. Kita lupa di mana bumi kita berpijak. Jadi kita patut berbangga sebagai anak Melayu. Walaupun pada masa sekarang kita dah tak perlu lagi pergi menentang penjajah, pegang keris, pegang parang, apa semua tak perlu. Tapi dengan mengingat jasa-jasa pahlawan kita dan asal-usul bangsa kita, cukuplah untuk kita tahu identiti kita sebenarnya. Dan Nina harap dengan perkongsian Nina pada hari ini bolehlah menimbulkan sedikit sebanyak ataupun menambahkan sedikit sebanyak maklumat tentang sejarah-sejarah Melayu kita dulu. Dan Nina harap korang suka dan enjoy. Pada yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification dan follow Nina. Jangan lupa guys, subscribe. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye Nina, thank you so much. Jangan lupa subscribe, aku sertakan linknya seperti biasa di deskripsi ya Ki ya. Oke, jadi begitu ternyata Ki, kisah sebenar dari Mat Kilau yang beliau itu memang dari kecil seperti yang Nina sebutkan itu bukan orang-orang biasa. Sudah terbentuk banget sifat kepahlawanan, jiwa-jiwa membela tanah air itu sejak kecil dia udah ada gitu. Banyak juga keahlian yang diperoleh beliau, bahkan katanya beliau sampai bisa kebal gitu ya Ki ya, luar biasa banget. Dan hal yang menarik dari sosok Mat Kilau ini, beliau itu sampai beberapa kali diberitakan meninggal dunia gitu ya. Ini luar biasa banget sih. Dan kita sebagai warga Indonesia kagum ya Ki dengan sosok Mat Kilau ini, dan berharap juga kalian sebagai warga Malaysia lebih bisa mencintai lagi sosok pahlawan-pahlawan kalian. Seperti yang Nina sebutkan tadi di awal, gak perlu dengan kalian perang, gak perlu dengan kalian pegang senjata, perang segala macam, tidak perlu seperti itu karena sekarang zamannya bukan seperti itu. Kalian cukup hanya mengenang, mengingat, mendoakan dan juga tetap melestarikan budaya dan sejarah yang telah ada gitu guys. So itu saja video reaction kita berdua. Sorry banget kalau banyak kekurangan karena ini adalah pertama kali lagi kita bikin video setelah sekian lama kita menghilang. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye bye.